Jadi apa kata Nabi Yunus? Kapal ini takkan berjalan selagi kamu tak campak salah seorang daripada kapal ini. Baru kapal ini jalan. Dia lah tu, dia kena campak dia lah. Dia kata apa? Kalau kamulah orang itu wahai Nabi Yunus, kami takkan campak. Takkan gamak nak campak Nabi. Kalau kamu orang tu, kami tak campak, tak jalan, tak apa. Punya sayangnya mereka pada Nabi Allah Yunus AS. Kalau kamu yang nak campak, tak jalan, tak apa. Mana gamak? Tuan-tuan, tuan kata Nabi, katalah ni jemaah mati ni kita buat rombongan pi Langkawi. Saya pi Ustaz Yus pi dah pakai pi Langkawi. Sampai tengah laut bot berhenti. Kena tok salah seorang. Tuan-tuan nak tok Ustaz Yus. Tak gamak. Nak tok kawan kita. Tak gamak nak tok. Nak tok apa? Lepas tu pakai amal kita tok Rembo Dia kan Rembo tok tengok tahu. Saya berenang naik balik seorang-seorang kena. Tengok ni. Nak tok sabar ni. Kalau kawan kita pun kita tak gamak, guru kita tak gamak, tu dah nak tok sabar. Nabi lagi tak gamak. Kita sambung pada malam ni bacaan Sirah Nurul Yaqin berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita berhenti kat mana ada tanda. Ada tak? Saya rasa muka surah 4 mula. Saya rasa no? Baik. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Nasabuhu wa wafatu walidihi, iaitu keturunan dan kewafatan bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waliduhu Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Waliduhu iaitu bapaknya bernama Abdullah. Ibu ayah dirahmati Allah, perkataan walid adalah merujuk kepada bapa kandung. Berbeza dengan perkataan abuhu dengan waliduhu lain. Bapa, abu pun bapa, walid pun bapa. Tetapi yang lebih tepat merujuk kepada ayah kandung adalah walid. Abi boleh jadi ayah kandung, tetapi sebutan abi itu umum. Boleh jadi ayah kandung, boleh jadi ayah saudara, boleh jadi ayah angkat, boleh jadi seorang guru, semua tu boleh. Jadi abi ni umum. Sebab tu ulama bincang berkaitan dengan perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi seorang lelaki, dia tanya, ayahku di mana? Nabi kata, ayah kamu dalam neraka. Kemudian dia bersedih. Lalu Nabi sambung kata Nabi, inna abi wa abaka finnar. Ayah aku dan ayah kamu dalam neraka. Tapi ayah di situ Nabi guna perkataan abi. Jadi abi bukan ayah kandung, boleh jadi ayah nakan. Jadi pak nakan Nabi ada ya Allah sumbat dan neraka, ada Abu Lahab. Abu Lahab Allah sebut jelas dalam Quran dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya neraka. Jadi bila Nabi sebut ayah aku dan ayah kamu, abi di situ bukan ayah kandung, ayah saudara. Sebab tu bila ada orang tanya di manakah ayah dan ibu Nabi berada, syurga Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu hadis tu Nabi sebut ayah dalam neraka, tu ke ayah kandung, kerana Nabi guna perkataan abi. Sebab tu Nabi Ibrahim AS pun macam tu juga dalam Quran. Masalah saya tak hafal Quran ni. Ayat apa nak bang lupa. Tapi Nabi Ibrahim AS sama juga. Abi bukan ayah kandung, tapi ayah angkat dia, pun ayah saudara dia, Azar. Yang sembah berhala tadi tuan-tuan, yang tukang ukir patung berhala, bukan pak kandung, tetapi pak saudara.
Tapi pak kandung Nabi Ibrahim AS dia akan guna perkataan walid. Sebab tu Nabi Ibrahim AS berdoa kepada bapa kandungnya, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ayat baru lupa ayat tu, surah Ibrahim AS. Saya terlupa dan saya berasa tak malu pak tuan-tuan lagi tak tahu apa. Jadi kalau saya kemas juga lah, boleh tahu juga tak mana dulu. Baik, mana dia? Baik, apa doa Nabi Ibrahim AS? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang dirikan salat, anak-anakku juga, zuriatku juga orang yang salat, perkenankanlah doaku ni ya Allah. Kemudian Rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minin. Ya Allah, ampunkan dosaku, ampunkan dosa kedua ibu bapa aku. Di sini Nabi Ibrahim guna Rabbana ghfirli wa liwalidayya. Dia guna walid, dia tak guna abi. Karena abi dia Azar, bukan orang Islam. Tapi walidnya orang lain. Jadi perkataan walid dengan abi beza. Banyak dalam Quran Allah sebut bahawa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah tetapkan kepada kalian jangan sembah selain daripada Allah, kemudian berbuat baiklah kepada ibu dan bapa kamu. Ibu bapa Allah guna perkataan walid. Hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi. Tak sempurna iman seseorang kamu kalau kamu tak kasih kepada aku lebih pada kamu kasih walid kamu. Siapa walid? Mak pak kandung. Walid. Tak guna abi. Jadi bahasa Arab beza, abi dengan walid beza. Beza. Lepas tu tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasa Arab ni luar biasa. Luar biasa. Ayat Quran yang Allah sebut fankihu ma tawalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Kahwinilah perempuan tadi sama ada 2, 3 ataupun 4. Ada orang pergi campur jadi 9. Dia kata sebenarnya Quran bagi tahu boleh kahwin 9, torak hang 9. Hak seorang mempenin nak kahwin 9. Dia boleh kahwin 9. Boleh pula tak jauh dengan Siam. Lagi boleh pergi ya. Isu yang paling kecoh tuan-tuan tahun ni, awal tahun ni paling kecoh, isu kahwin 2. Heboh dalam media sosial, dalam Facebook, dalam WhatsApp, tiap-tiap hari duk naik berita pasal nikah. Kerana artis yang terkenal jadi kecoh. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, orang yang mengaji, orang yang beriman kepada Allah, Nabi pesan nak cakap yang baik, tak mau cakap baik duk diam. Itu lebih selamat. Nak komen yang baik, tak mau komen diam. Cukup. Ni kalau boleh komen maki habis orang. Dia geram apa tak tahulah, boleh nikah doang. Tapi jangan komen. Tahan mulut. Tak tu komen enggak. Ada seorang maklum tulis apa? Dia kata berkenan apa hak nombor 2 ni. Bukan segak pun. Kok pekan nak belambak kau ni dia nak. Naik motor 3 orang petang-petang. Huduh. Punya marah. Nak komen buat apa? Tulis yang baik-baik. Lu tak mau tulis baik, diam. Selesai masalah. Nak komen hak tak kerja tak apa. Hak tak kacau orang tak apa lah. Ada dalam Facebook ni ada dia satu page, dia kata isteri saya malas buat sarapan. Saya sebagai suami apa perlu saya buat? Nak komen tak apa tu. Tak kacau orang. Tulis hak tu. Yang tak kacau orang boleh ikut suka hang lah nak berhibur. Tapi kalau nak ganggu orang berkaitan dengan orang, lebih baik diam. Lebih selamat. Nak ambil pengajaran tak apa. Tuan-tuan nak ambil pengajaran daripada kisah yang berlaku, no problem. Berlaku depan kita baca, semua orang baca kisah tersebut. Jadi apa pengajaran kita nak belajar? Antara pelajaran boleh kita ambil daripada sudut pandang
Dia ni pandang kok ni, dia ni pandang kok nu. Masing-masing ada pandangan. Sudut pandang kita tuan-tuan, kebahagiaan tidak akan terjamin hanya dengan kekayaan. Kaya saja tak jamin bahagia. Kaya tu, jutawan. Dan bayangkan ada masalah, stres, merasa tekanan, tertekan dan sebagainya, keluar cuti Jerman. Keluar nak release tension, habis duit, keluar cuti. Mana? Jerman ke Mexico, luar negara lah. Tuan-tuan nak pergi negara luar ni, negara orang putih pula, dolar. Tiket terbang berapa dik? Hotel berapa dik? Nak makan macam mana? Takkan pergi 2 hari, korang-korang seminggu. Bodoh-bodoh tuan-tuan, puluh ribu habis dulu tu ya, seminggu. Orang ada duit. Orang perleh kalau tension habis jauh pergi mana? Kok diam. Habis jauh. Dah ada duit. Dah duit banyak. Tuan-tuan, duit banyak tak jamin bahagia. Boleh belajar lah. Bukan salah duit banyak, boleh, bagus. Orang Islam kena ada jadi orang kaya. Tapi jangan jadikan keutamaan, kerana itu bukan jaminan bahagia, tak jamin. Macam tu juga dengan segak, cantik. Tuan-tuan, cantik tak jamin bahagia. Tak salah cari yang cantik, tapi tak jamin bahagia. Tak. Tuan-tuan, artis banyak mana cerai. Padahal segak-segak belakang. Cerai. Ada artis Ratu Malaysia 2 kali cerai. Segak. Ada orang hak main mati ni, saja tanya bila ada tak era Fazira tak? Takat saya duk main ni lah, sebulan sekali duk main ni. Era Fazira tak berapa perasaan lagi. Wan Maimunah ada. Rosnah Ma'rif ada 3-4 orang duk jumpa. Contoh. Tak apa lah, tak segak, tak apa. Kerana tu bukan jaminan bahagia. Tak jamin. Bahagia saat kamu tenang, diberikan oleh Allah, rahmat Allah turun. Kamu dapat taat kepada Allah dalam apa jua keadaan. Kamu buat kerja apa pun, kamu boleh main masjid, boleh main mengaji. Ini kebahagiaan yang sebenar. Bahagia. Boleh mengaji, boleh semayang berjemaah. Sudah boleh wirid, boleh iktikaf, boleh sedekah, boleh jumpa kawan-kawan. Kan bahagia. Tak perlu duit pun benda ni. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, tak apalah, cuma nak sebut ayat Quran dari Nuh. Quran kata fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Ada orang pergi tambah 2 campur 3 5, 5 campur 4 9. Ni bahasa Arab. Tuan-tuan, dalam Quran kalau sebutan nombor disebut dengan sebutan yang bukan sebutan asal, maka tak boleh tambah. Tapi kalau dia sebut dengan sebutan asal, boleh tambah. Contoh dalam ayat haji. Kan ada ayat yang Allah sebut berpuasalah 3 hari. 3 tu Allah guna perkataan salasah, perkataan asal. Kemudian puasa lagi 7 hari ketika kamu balik. 7 hari itu pula Allah guna perkataan sab'ah, asal. Salasatun sab'atun, salasah 3, sab'ah 7. Tilka asyaratun kamilah. Demikian itu 10 hari yang sempurna. Kenapa sekira 10? Kerana 3 campur 7. Boleh campur tak? Boleh, kerana disebut dengan kalimah asal. Itu dahsyat Quran. Tapi kalau dia guna perkataan lain pada asal, tak boleh campur. Perkataan 2 tuan-tuan dalam bahasa Arab isnain. Tapi dalam ayat tadi Allah guna masna. 3 dalam bahasa Arab sebut salasah. Dalam ayat tadi Allah guna sulas. 4 arba'ah dalam ayat tadi ruba'. Bukan perkataan asal. Bila bukan perkataan asal, tak payah campur. 2 lah, 3 lah, 4 lah. Itu bahasa Arab. Dahsyat bahasa Arab. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, bila sebut abi, bila sebut walid, ini 2 perkataan kalau terjemah sama. Abi pun ayah, walid pun ayah. Tak sama, ada makna yang berbeza. Abi umum, manakala walid khusus hanya untuk ibu dan ayah kandung.
Kerana tu ulama mengatakan bahawa mak dan ayah Nabi tempatnya syurga. Syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu hadis tadi abi Nabi guna. Abi bukan ayah kandung, boleh jadi ayah saudara. Itu Abu Lahab. Dan ada lagi hadis yang lain Nabi kata, Nabi sebut, aku sentiasa berpindah daripada tulang sulbi yang baik masuk ke dalam rahim yang suci. Nabi ini keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, berpindah daripada tulang sulbi Ibrahim masuk dalam rahim Siti Hajar, keluar Nabi Ismail. Tulang sulbi Ismail masuk dalam isteri baginda Ismail alaihissalam, keluar lagi anak dia. Dan keturunan tu berpindah sampailah tulang sulbi Abdullah masuk ke dalam rahim Siti Aminah. Kesemuanya tuan-tuan adalah suci dan bersih. Nabi aku sentiasa berpindah daripada tulang sulbi yang baik masuk dalam rahim yang suci. Pindah. Suci ada dua makna. Yang pertama, suci daripada jalan zina. Semua berpindah dengan cara nikah. Yang kedua, berpindah tadi dengan masuk suci tadi, kata Nabi SAW, dengan maksud suci daripada akidah yang salah. Semua akidahnya benar. Maksudnya bapa Nabi pun akidahnya benar, mak Nabi pun akidahnya benar. Lahirlah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mak dan ayah Nabi, datuk nenek moyang Nabi, semuanya suci. Jadi kenapa ada timbul isu mengatakan bahawa mak dan ayah Nabi ahli neraka? Ada timbul macam tu. Adalah satu pok mana saya tak ingat, nama apa tak tahu. Tapi dia pada sebut, dia kata mak dan ayah Nabi ni ahli neraka. Main ke mana? Dia kata Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata pak dia tu pak apa tu? Pak makan ke pak kandung? Kenapa nak terjemah pak kandung? Sedangkan ayat lain banyak lagi sebut bapa kandung Nabi, mak kandung Nabi, keturunan Nabi suci dan bersih. Bila Nabi kata mak ayah dia suci, Quran kata innamal musyrikuna najasun. Nabi Quran sebut orang yang syirik kepada Allah, mereka ni adalah najis. Kalau mak dan ayah Nabi orang syirik, maka mereka ni tergolong dalam golongan najis. Sedangkan Nabi habaq dah, mak dan ayahku, datuk nenek moyangku suci, bukan najis. Maksudnya bukan orang musyrik. Mak dan ayah Nabi adalah ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi perkataan walid rujuk kepada bapa kandung. Comel. Jadi ada orang dapat anak nak panggil apa kat ayah dia ni? Abi, boleh? Tak ada salah. Tapi abi umum, ayah kandung boleh, ayah saudara boleh. Jadi kalau nak tepat kepada pak kandung, walid. Baik. Waliduhu iaitu bapa kandung Nabi SAW, siapa dia? Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Dia ambil dekat Kilab. Panjang lagi lah. Baik. Tuan-tuan tengok kataan Abdul Muttalib, ada nota kaki di bawah, ada tanda satu kecil. Baik, dia cerita tentang Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mempunyai 10 orang anak lelaki dan 6 anak perempuan. Dan nama Abdul Muttalib sebenarnya adalah Syaibatul Hamd. Namanya Syaibah. Habis itu main mana Abdul Muttalib ni? Dan Syaibah maksudnya uban. Kerana katanya Abdul Muttalib waktu lahir ada uban sikit di rambut dia. Jadi dinamakannya Syaibah. Syaibah anak kepada Hashim. Jadi maksudnya Abdullah bin Syaibah bin Hashim. Bahkan tuan-tuan kalau nak bahas satu-satu, disebutkan oleh para ulama kesemua nama bapa nama datuk nenek moyang Nabi semuanya bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar. Hashim nama lain, Abdul Muttalib nama lain, Hashim nama lain, Abdul Manaf pun nama lain, bukan nama sebenar. Semua tu ada nama, tu semua nama samaran. Baik. Jadi disebut di sini Abdul Muttalib namanya Syaibah, Hashim namanya Amru, nama sebenar. Hashim nama sebenarnya Amru. Abdul Manaf nama sebenarnya Al-Mughirah. Qusay nama sebenarnya Zaid.
Kilab nama sebenarnya Hakim. Itu semua nama sebenar. Cuma kita lebih kenali Nabi dengan nama yang gelaran tadi. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Itu yang lebih dikenali dan masyhur. Jadi Abdul Muttalib nama sebenarnya Syaibah. Syaibah ni tuan-tuan anak kepada Hashim. Hashim anak kepada Abdul Manaf. Abdul Manaf ada 2 orang anak. Seorang nama Hashim, seorang lagi nama Muttalib. Bukan Abdul Muttalib, Muttalib saya. Hashim abang bila menikah dapat anak nama Syaibah. Tadi Hashim meninggal dunia, tinggal Syaibah dengan mak dia. Muttalib jadi pak menakan. Mai ambil, saya ringkas bilang ni, pak menakan mai ambil anak menakan, bawa balik mai Mekah. Abang dia mati, tinggal anak. Mai aku bela anak dia, aku sebagai pak menakan. Maka Muttalib ambil Syaibah, bawa balik ke kota Mekah Al-Mukarramah. Tuan-tuan, jalan dulu bukan highway, naik unta dengan pasir penuh, akan serabut habis pakaian. Jadi Syaibah kecil lagi budak, letak di belakang beritahu unta. Jalan tuan-tuan dengan padang pasir, dengan debu dan sebagainya, nampak macam serabut. Bila masuk kota Mekah, orang pakat tanya, ni budak ni main mana ni? Mereka pakat jawab, ini adalah hamba kepada Muttalib. Jadi dalam bahasa Arab dipanggil, ini adalah Abdul Muttalib. Budak ni siapa ni? Abdul Muttalib. Padahal itu anak menakan. Tapi orang kampung duk kata itu adalah hamba kepada Muttalib. Tuan-tuan duk sebut Abdul Muttalib. Abdul Muttalib lekat Baitul. Nama Abdul Muttalib. Secara ringkas. Baik. Jadi disebutkan Abdul Muttalib, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada 10 orang anak lelaki dan 6 anak perempuan. 10 lelaki 6 perempuan ni tuan-tuan bukan main pada satu mak lah, banyak mak. Tapi ada orang yang nikah anak dia 11 orang, 12 orang, 15 orang, satu mak satu pak dah. Ada. Orang dulu lah. Lah tuan-tuan 3-4 orang tak nak lah. Lah tuan-tuan cari mana keluarga yang anak ramai, payah jumpa. Yang ni 3, yang ni 4, nanti dekat 5 kan. Wallahualam. Dan orang dulu beranak payah nak operate. Orang lah sedia-sedia operate. Masuk ruang kan, oh kena operate. 3 kali operate, tutup gelang. Nak nikah 2, takut tak beli siam dah. Pakat dak. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, anak dia 16 orang, 10 lelaki, 6 perempuan. Baik, apa nama anak lelaki dia? Anak lelakinya bernama Al-Haris, kemudian Az-Zubair, Hajal, Dirar, Al-Muqayyim, Abu Lahab iaitu Abdul Uzza, Al-Abbas, Hamzah, Abu Talib dan Abdullah. Ini 10 orang anak lelaki Abdul Muttalib. Anak perempuannya pula bernama Safiyah, Ummu Hakim Al-Bayda, Atiqah, Umaymah, Arwa dan Barrah. 6 anak perempuan Abdul Muttalib. Jadi kalau tolak bapa Nabi Abdullah, maksudnya Nabi ada 9 pak nakan, 6 mak nakan. Belah ayah. Mak nakan ada 6, pak nakan ada 9. Baik. Datuk Nabi adalah manusia yang menggali semula telaga Zamzam yang tertutup selepas zaman Nabi Ismail alaihissalam. Beliau mendapat arahan untuk mencari gali telaga Zamzam ketika sedang tidur di dalam hijr Ismail. Jadi datuk Nabi SAW iaitu Sayyid Abdul Muttalib, tuan-tuan, dia yang menggali semula telaga Zamzam yang dah tertutup, yang asalnya selepas zaman Nabi Ismail alaihissalam, tuan-tuan, datuk Nabi yang bertanggungjawab gali semula telaga tersebut. Ada hadis yang panjang. Berikut kita sebutkan hadis berkaitan yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Ishaq. Kita tengok hadis muka surat 5 bawah garisan panjang. Saya tak baca hadis, kita tengok makna dia. Artinya daripada Ali bin Abu Talib radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita tentang hadis ketika Abdul Muttalib diarahkan menggali telaga Zamzam. Abdul Muttalib berkata,
ketika saya sedang tidur di dalam hijr Ismail, tiba-tiba datang seseorang di dalam mimpi saya dan berkata, galilah Taibah. Saya bertanya, apa itu Taibah? Kemudian orang itu menghilangkan diri. Esoknya ketika saya sedang tidur, saya kembali tidur di tempat itu juga, lelaki itu datang lagi dalam mimpi dan berkata, galilah Barrah. Saya bertanya, apa itu Barrah? Dia menghilangkan diri. Keesokannya saya tidur lagi di situ dan bermimpi, lelaki itu berkata, galilah Al-Madnunah. Saya bertanya, apa itu Madnunah? Kemudian dia menghilangkan diri. Hari berikutnya saya kembali tidur di tempat yang sama, dalam mimpi dia datang lagi dan berkata, galilah Zamzam. Saya bertanya, apa itu Zamzam? Maka dia menjawab, air yang tidak akan kering selama-lamanya dan tidak tercela. Kamu beri minum kepada jemaah haji yang ramai. Ia berada di antara najis dan darah, berdekatan paruh burung gagak yang sebelah kakinya berwarna putih, yaitu di sisi sarang semut. Dan itu cara ringkasnya location yang malaikat bagi. Taman nak kena gali. Bagi location tu, tang sini tempat dia sini sekian-sekian, api gali tang tu. Jadi asalnya disuruh gali Taibah, gali Barrah, gali Madnunah. Tanya, hilang. Tanya, hilang. Tidak lagi mimpi, tanya, hilang. Sampailah suruh gali Zamzam. Apa tu Zamzam? Baru dia jawab. Mimpi. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah, ada orang yang dia reti tafsir mimpi. Ada orang yang tanya, saya bolehlah sikit-sikit. Boleh. Rainbow kan? Bolehlah sikit-sikit. Ada orang yang tuan-tuan, dia tanya, dia kata dia kerap mimpi. Tidur saja mimpi. Dia kata saya ni selalu sangat mimpi. Ada tanda apa-apa? Tuan-tuan, setakat yang saya tahulah, kalau orang yang selalu mimpi ni tuan-tuan, itu tanda bahawa dia banyak tidur tu ya. Kalau hang kerap mimpi, maksudnya hang kerap lena. Tu ya, tanda saya reti tu lah. Hari tak reti. Jadi bapa datuk Nabi ni tidur mimpi. Esok tidur pula mimpi lagi. Suruh gali telaga Zamzam. Baik. Dan Zamzam bukan calang-calang. Ini air yang kedua terbaik. Ulama buat syair. Tuan-tuan, air yang terbaik ada dalam dunia ni adalah air yang pernah keluar daripada jari Nabi SAW. Itu air yang terbaik. Yang kedua, Zamzam. Yang ketiga, Telaga Kautsar. Yang keempat, Sungai Nil di Mesir. Kemudian sungai-sungai dan laut yang lain lah, itulah tu ranking yang tinggi. Zamzam muduk. Bela dua-dua ni ayat Zamzam. Cuma Allah katanya payahlah nak berbalik. Orang pergi Mekah umrah nak berbalik payah, beri sok-sok payah. Kerana ada orang yang buat sindiket penipuan, tuan-tuan, dia guna yang biasa tapi buh Zamzam. Tak mana telaga? Melaka. Pergi korek tak Melaka tu, telaga Zamzam. Jadi payah dah nak jumpa yang Zamzam. Cuma di Mekah ada. Ini air yang barakah. Zamzam, minumlah air Zamzam tersebut. Bagi apa yang kamu niat akan jadi ubat. Sakit perut, minum Zamzam. Moga Allah hilangkan sakit perut. Hilang insya-Allah. Niat nak bagi sihat tubuh badan, niat nak bagi apa saja niat kamu, begitulah yang akan diberikan oleh Allah. Ini Zamzam. Tuan-tuan dan rahmati Allah, ayat Zamzam boleh minum diri, boleh minum duduk. Zamzam. Ayat lain kita disuruh duduk kan? Ayat ni suruh diri boleh, duduk boleh. Power. Kenapa? Wallah alam, cuma saya pernah dengar. Tuan-tuan, ada kajian mengatakan dalam perut kita ni ada penapis yang Allah buat khas. Perut semua orang ada penapis. Orang lelaki ada koi, perempuan ada kuku. Penapis tu lah. Penapis tu hanya akan berfungsi waktu duduk. Kalau minum duduk, baru penapis tu akan main peranannya. Dalam minum air apa pun dia akan lalu atas tapisan dulu. Tapi kalau minum diri, penapis tu tak berfungsi. Jadi tak tapis Air Zamzam diri boleh, duduk boleh. Kerana tapis tak tapis semacam perfect. Tapi air ni kena duduk supaya tapis. Kalau tak tapis takutlah ada penyakit dan sebagainya.
Jadi air Zam-Zam ni air yang barakah. Baik. Jadi disuruh gadi telaga Zam-Zam. Selepas mimpi itu, Abdul Muttalib mencari lokasi yang ditunjukkan di dalam mimpi. Demi menjayakan hasrat ini, beliau sanggup bernazar, sekiranya Allah mengurniakan kepadanya 10 orang anak lelaki, dia akan menyembelih salah seorang daripada mereka. Mereka sembelih. Dia nazar, kalau aku dapat anak 10 orang yang akan bantu aku gali telaga ni, aku akan sembelih salah seorang. Nazar. Orang dulu nazar nak sembelih anak dia. Bahaya betul. Tuan-tuan, sebab tu nazar ni ulama bincang hukumnya. Boleh tak boleh nazar pada benda yang haram? Boleh tak nazar pada benda yang wajib? Tengok tempat. Jadi tuan-tuan, ada orang bernazar benda yang wajib tak? Jadi kalau saya dapat jawatan ni, dia pergi temu dura, interview. Pukul 12 masuk bilik temu dura. Sebelum masuk dia kata, kalau saya dapat kerja ni hari ni, saya bernazar, saya izhar, saya nak sembahyang pada bapa ang. Kalau tak dapat pun nak sembahyang tak. Ada nazar dulu. Dapat tak dapat, sembahyang wajib lah. Macam juga nazar nak buat benda haram, tak boleh. Kalau dia mentengok bola, kalau Malaysia kalah, aku boreh. Ramai kan kata macam tu. Tengok bola nazar. Kalau kalah, boreh. Tak ada kalah, orang hak boreh ya, orang nak tengok. Pada dia kalau cari ustaz, padam kan. Betak tipa. Dia nazar nak boreh, haram, tak boleh. Nazar nak minum arak, nazar nak benda haram tak jadi nazar. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, nazar ni benda yang dituntut sunat kan. Aku tak kena korban sunat. Tiba-tiba dia nazar, tahun ni kalau anak aku berjaya SPM, aku bernazar dapat korban. Korban yang sunat berubah jadi wajib. Jadi korban. Jadi benda yang dia nazar dapat kenduri. Kalau dia sembuh daripada penyakit sekian-sekian, berjaya operation, anaknya dapat masuk U, dia dapat beli rumah, dapat kunci sebelum raya. Dia kata, kalau aku dapat kunci rumah, beli dah, kunci tak dapat. Kalau dapat kunci sebelum Syawal, aku nak buat kenduri. Nak buat rumah tu buka, buat kenduri. Nazar. Tuan-tuan, kalau dia dapat kunci betul macam mana dia nak, wajib dia kena buat kenduri. Dan kenduri yang dia buat tu, dia tak boleh makan. Ni kenduri nazar. Tengok main dengan nazar. Walaupun hanya buat bihun sup kan. Dia kata aku nak nazar dapat kenduri, apa rumah terbuka. Dia tak apa, lemang dan ketupat. Lemang dan ketupat tu kamu tak boleh makan. Kamu tak boleh, anak bini tanggungan kamu tak boleh makan. Kerana ini kenduri nazar. Jadi orang dulu nazar mak, sembelih anak. Tuan-tuan tahu nazar itu naya anak. Dan kalau nazar tak ini sembelih haram. Bunuh anak sendiri, tak boleh. Jadi zaman dulu Datuk Nabi bernazar, kalau dapat anak 10 orang anak lelaki, dia bernazar nak sembelih salah seorang. Tanda syukur kerana Allah menjayakan usahanya dan anak-anak yang ramai dapat membantunya gali telaga Zam-Zam. Nazar. Baik. Selepas berjaya menggali telaga Zam-Zam, Abdul Muttalib pun membuat undian di antara anak-anak lelakinya. Dalam cabutan undian itu, nama Abdullah, iaitu bapa Nabi, naik sebagai anak yang akan dikorbankan. Jadi 10 orang anak buat undian, siapa anak nak sembelih ni? Naik nama bapa Nabi, Abdullah. Sembelih. Kadang kalau sembelih Abdullah, Nabi tak ada. Ada, semua tu dalam rencana Allah lah. Naik nama Abdullah, maka kaum Quraisy halang Abdul Muttalib dari menyembelih Abdullah. Mereka kemudian bersetuju gantikan nyawa Abdullah dengan disembelih sebanyak 100 ekor unta. Kepada tak payahlah sembelih anak am, sembelih unta, ganti 100 ekor. Sebab tu Nabi pernah sebut, aku adalah anak kepada 2 orang yang nak kena sembelih. Siapa dia? Bapa dia Abdullah nak kena sembelih. Yang kedua Ismail nak kena sembelih dengan Ibrahim. Nabi memang ada keturunan 2 orang yang nak kena sembelih. Buat undian dulu.
Undi nak sembelih anak yang mana satu, ada 10 orang. Tuan-tuan, kalau kenal Kak Abu Lahab, gagah habis. Tak naik nama Abdullah. Undi. Kita baca kisah Nabi Yunus alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi Yunus waktu naik kapal duduk layak tu, tiba-tiba kapal berhenti. Kapal lain jalan. Dengan ribut taufan ombak yang dahsyat, kapal tak mau jalan. Nabi Yunus tanya, apa hal kapal hamba ni? Kapal orang lain jalan elok ni, buat dari jalan ni. Nabi Yunus perasan dah, ni pasal dia orang ni. Ditinggalkan kaum dia, keluar tanpa izin daripada Allah. Salah aku ni. Dia pun dah tak tahu, cek dah, tayar tak pecah pun, minyak enjin semua cukup. Contoh. Jadi apa kata Nabi Yunus? Kapal ni takkan berjalan selagi kamu tak campak salah seorang daripada kapal ni. Baru kapal ni jalan. Dia lah tu, dia kena campak dia lah. Dia kata apa? Kalau kamulah orang itu wahai Nabi Yunus, kami takkan campak. Takkan gamak nak campak Nabi. Kalau kamu orang tu, kami tak campak, tak jalan, tak apa. Punya sayangnya mereka pada Nabi Allah Yunus AS. Kalau kamu yang nak campak, tak jalan, tak apa. Mana gamak? Tuan-tuan, tu kata Nabi, katalah ni jemaah mati ni, kita buat rombongan pi Langkawi. Saya pi, Ustaz Yus pi, dah pakai pi Langkawi. Sampai tengah laut, bot berhenti. Kena tok salah seorang. Tuan-tuan nak tok Ustaz Yus? Tak gamak. Nak tok kawan kita? Tak gamak nak tok. Nak tok siapa? Lepas tu pakai amal, kita tok Rembo lah. Dia kan Rembo, tok dia orang tahu. Saya berenang naik balik seorang-seorang kena. Tengok ni. Nak tok siapa ni? Kalau kawan kita pun kita tak gamak, guru kita tak gamak, tuan nak tok siapa? Nabi lagi tak gamak. Tak gamak. Tu dah mana? Buat undian. Undi nama Yunus naik. Undi nama Yunus naik. Nak kata apa? Terjun. Undian. Jadi bapa Nabi pun hasil undi naik nama dia. Nak kata apa? Dia nak kena sembelih. Tak, orang Quraisy nasihat, ganti anak kamu dengan 100 ekor unta. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diganti bapa Nabi dengan 100 ekor unta. Baik, itu cerita tentang datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca sikit lagi. Wa ummuhu, atas balik muka surat 5 atas. Wa ummuhu Aminatu bintu Wahb ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah ibni Kilab. Tadi bapaknya, bapak Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Mak Nabi pula Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Baik, tuan-tuan tengok, nama bapa Nabi dengan nama mak Nabi ada dua yang sama. Yang pertama Abdul Manaf, yang kedua Kilab. Bapa Nabi pun ada nama Abdul Manaf, mak Nabi pun ada nama Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf pada nasab bapa Nabi dengan Abdul Manaf pada nasab ibunda Nabi. Abdul Manaf ni adalah insan yang berbeza. Ni orang lain, yang ni orang lain, nama saja sama. Adapun pada nama Kilab, Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab adalah bapa Nabi. Yang ni Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Tuan-tuan, Kilab orang yang sama. Abdul Manaf bukan orang sama, Kilab orang sama. Kilab ni tuan, maksudnya binatang buruan, anjing, serigala. Kenapa orang dulu dia buh nama gana-gana? Buh nama Kilab. Ada orang bernama Haidar, anak singa. Dia pun singa. Dia pun nama Ganah. Orang dulu memang jadi rutin dia dapat anak, buh nama yang nampak garang. Dia buh nama Kilab, serigala, ganas, buruan. Buh nama singa, buh nama harimau. Tapi kalau hamba, buh nama comel-comel. Buh nama Intan Payung. Dia buh nama si manja hamba. Anak sendiri buah nama Ganah. Kenapa ini macam tu? Kerana tuan-tuan, orang dulu perang. Mereka terlibat dalam peperangan. Jadi yang akan sambung
peperangan yang dia mulakan adalah anak keturunan dia. Kalau dia panglima, dia ketua kabilah, esok anak dia pula akan pegang jadi ketua. Anak dia akan jadi panglima perang. Panglima perang nama kena ganah. Kilat, haidar, singa, serigala, harimau. Nama ganah. Kerana biar musuh dengar. Adapun hamba bukan untuk musuh, hamba untuk depa. Jadi hamba takkan nak bagi nama harimau mai hang dulu. Hamba untuk kita, nak tolong kita. Jadi hamba bagi nama baik-baik sudah. Bagi nama manja si comel, sedap sikit dengar. Tapi kalau anak sendiri, nama yang ganah. Kerana anak kita untuk musuh, hamba untuk kita. Jadi bila masuk perang, musuh dengar, siapa mai tu? Harimau mai. Mampulah. Dengar nama itu. Dan tengok gangster lah pun. Tengok gangster di lorong-lorong benda gangster lah. Dia tengok nama dia apa? Dragon, Shark, Jerung kepala otak berkeding dulu. Tapi nama tu kan lah. Benda mai dah, Shark mai dah, Shark. Shark mana ni? Tu Shark. Tu baby Shark. Dudu-dudu tu. Tak, dia buat nama Shark tu bagi nampak ganas. Supaya orang bila dengar dia main geru. Buat nama Dragon, buat nama Naga. Ketak. Jadi nama tu main peranan. Jadi tuan-tuan bila tengah-tengah perang, dia kata dia mai dah. Siapa dia? Rainbow. Apa ni? Dan tengok siam pun ketak tu ya. Vietnam mana tempat dah dengar Pairah. Nama main peranan. Jadi nama kilat, nama binatang buruan kerana nak menggentarkan musuh. Jadi datuk Nabi ada nama kilat, belah bapa Nabi pun ada nama kilat, belah mak Nabi pun ada nama kilat. Baik, kilat ni orang yang sama. Muka surat 6 sikit lagi, fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihi al-khamis wa huwa kilat. Terhimpun keturunan ibu dan bapa Nabi pada datuknya yang kelima, iaitu kilat. Jadi kilat ni sama. Jadi daripada kilat turun anak. Maksudnya belah bapa Nabi Qusay bin Kilab, belah mak Nabi Zuhrah bin Kilab. Zuhrah dan Qusay adalah dua beradik, adik abang. Zuhrah dan Qusay, mereka ni dua beradik. Jadi anak dia apa? Jadi sepupu. Turun lagi jadi dua pupu. Maksudnya bapa Nabi dan mak Nabi ni ada bau-bau macam. Kan peribahasa kita bau-bau macam kan. Ada orang dia tukar bau-bau harum manis. Baduk boleh. Tuan-tuan, tok-tok kita pesan peribahasa jangan tukar. Tui-tui. Kenapa nak tukar? Bahasa tu. Saya bukan saja-saja tu. Jangan tukar peribahasa. Bau-bau macam ada udang di sebalik batu. Tak dia tukar ada udang di sebalik mi. Kalau hang tukar mi, dia ni tukar pula ada udang di sebalik kotiau. Itu pula Maggi, itu pula mi hailam, tak kemampu semua tukar. Jangan tukar ada udang sebalik batu. Ukur baju badan sendiri, semua bubuh hak betul-betul jangan tukar dia punya istilah. Macam tadi juga kita sebut. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka bau-bau macam tadi maksudnya ada pertalian. Maka datuk Nabi belah bapa dan datuk Nabi belah mak Nabi adalah orang yang sama pada nama Kilab. Jadi Kilab ni orang yang sama, maka sambung balik nasab tadi sampailah pada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Maksudnya mak Nabi, bapa Nabi, dua-dua keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berhenti takat tu dulu. InsyaAllah nanti kita akan sambung. Walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummi. Kita akan sambung nanti kisah bagaimana bapa Nabi SAW meninggal dunia ketika berada di dalam kandungan ibunya. Jadi kisah tu agak panjang, kita akan sambung pada pertemuan akan datang insya-Allah. Jadi kita berhenti dulu kerana tuan-tuan, kita ada sedikit jamuan. Kemudian tuan-tuan nak hidupkan malam pertama bulan Rajab dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada solat sunat tasbih, ada zikir dan sebagainya, itu semua makan masa panjang. Dan solat sunat tasbih ni sunat untuk orang kanak orang merebut tak wajib, tak sunat.
Orang musafir tak payah buat. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi insya-Allah hidupkan malam pertama Rejab dengan ibadah kepada Allah. Ini bulan yang agung, bulan berlakunya peristiwa yang agung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan ini bulan yang barakah. Maka tuan-tuan, puan-puan, ibu, ayah dirahmati Allah sekalian, insya-Allah semoga Allah berkati, berikan kebaikan kepada kita semua. Kita akan sambung pada pertemuan akan datang berkaitan dengan kisah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon ampun maaf keserbasa silap cakap, itu adalah kelemahan yang datang pada diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.